Halo, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Hari ni saya nak ajar basuh ayam. Mana tahu kokok ada yang baru-baru memulakan kerjanya nak untuk ke dapur, tak tahu nak membasuh ayam macam mana. Saya tunjukkan. Jom. Okey, kita seng-seng dengan ya, sebabnya faham je lah main air ni. Ini bahagian kita sediakan plastik untuk buang bahagian kotoran seperti ni. Ni kita kena buang, bersihkan, basuh bersih-bersih ya. Kena basuh bersih-bersih untuk pastikan yang nak dihidangkan untuk keluarga semuanya bersih. Makanya kita kena bersihkanlah segala-galanya di sini, darah-darahnya. Okey. Sambil itu kita boleh selawat. Mudah-mudahan yang kita hidangkan untuk keluarga kita menjadi berkat. Anak-anak mendengar kata menjadi anak soleh yang solehah, insya-Allah. Hati yang lembut untuk mendengar kata orang tua, insya-Allah berjaya di dunia dan akhirat. Sorry ya, sebab lama saya tak update channel saya kerana sibuk. Samping tu biasalah, dah umur dah meningkat ni macam-macam. Dengan masalah ada kesihatan sedikit yang tidak berapa untuk membolehkan saya meneruskan buat video saya. Tapi ni bersemangat balik bila mengingatkan nanti jika saya dah tiada, cucu-cucu saya atau anak menantu saya boleh melihat apa aktiviti saya yang dapat saya kongsikan. Semoga menjadi lebih manfaat ya. Sekadar nak basuh ayam pun nanti orang kata tunjuk-tunjuk pula dah pandai. Ada setengah-setengah orang tu dia tak tahu tau basuh ayam macam mana. Jangan cakap orang lain, anak sendiri pun mungkin. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan adanya video yang saya sharekan ni, mudah-mudahan dapat memberi sedikit perkongsian ilmu. Sebab anak-anak zaman sekarang diorang ni tak ambil berat benda-benda macam ni. Tahu okey, beli yang dah siap. Tapi yang dah siap tu belum bersih lagi tau. Kita kena bersihkan semuanya. Jadi jangan malas ya untuk bersihkan. Nanti saya akan tunjukkan saya nak masak apa pula. Nah, bila saya dah bersihkan, nanti kita fikir kita nak masak apa dengan ayam. Sama ada saya nak simpan ke, nak frozenkan ke, ataupun saya nak masak terus. Ni bahagian sini dalam ni. Ni kita kena bersihkan betul-betul ni. Kalau nak ambil lah bagi yang suka makan. Ada yang suka makan benda ni. Macam suami saya tu, dia suka jugalah benda ni. Yalah biasalah orang dulu kan. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, orang tua tak kasih makan benda ni. Rupa-rupanya orang tua tu dulu dia nak makan benda ni, sebab tu dia tak kasih kita masa kecil-kecil makan. Itu dia punya muslihat rupanya. Tapi sebetulnya kalau kita tak ni pun kita tak suka benda ni pun tak apa. Cuma dia ni halal, boleh dimakan, tak ada masalah. Video-video saya sebelum ni tu sebenarnya suara anak dara saya ya. Sebab masa tu saya tak ada mood nak masukkan suara saya. Malulah. Tapi ni saja bila teringat cucu dah makin membesar, mungkin ada sesuatu yang perlu saya simpan untuk perkongsian ataupun buat tanda kenangan dari saya untuk anak-anak cucu saya ataupun pada sesiapa yang melihat channel saya. Saya ni seorang atuk yang suka berceloteh.
dengan anak saya masa kecil-kecil dulu pun. Kalau saya siang ikan, anak saya akan duduk di sebelah sinki, habis ikan saya dibantingnya. Memang paling suka mengacau mama dia buat kerja. Tapi bila dah besar ni, semakin dah sibuk dengan pelajaran, sibuk dengan kerja ya, mamanya je lah yang ke dapur. Dia tolong-tolong juga anak-anak ni, cuma ikut mood lah, dan ikut ada masa. Kalau ada masa dia sibuk tu memang tak ada lah. Okey mama, hari ni masak apa? Dia akan tanya macam tu lah. Saya faham kehidupan sekarang ni, anak-anak memang sibuk dengan pelajaran dia. Banyak assignment lagi sekarang tengah musim COVID ni kan. Assignment memang banyak. Lagipun dari dulu kita mama dah buat kerja dapur. Jadi dah sebati dengan jiwa sendiri. Buat sendiri pun dah memang biasa. Cuma nak ajarkan anak-anak jugalah. Anak terutamanya yang dah besar-besar ni, mana tahu kalau satu hari nanti masing-masing berkeluarga, takkan larat je suami saja nak makan kedai je. Sesekali goreng telur pun nak minta isteri tolong gorengkan rasanya. Dan yang para suami juga, janganlah ingat perempuan tu kerjanya mesti kat dapur saja. Dia pun kena saling membantu. Dan goyang kaki je tahu. Perkahwinan ni adalah perkongsian. Maknanya perkongsian tu kita berbagi tugas. Mendidik anak, menjaga anak, mengurus rumah tangga. Semuanya lah. Walaupun isteri kita adalah suri rumah sepenuh masa. Isteri adalah isteri, bukan robot 24 jam ya. Kena faham tu. Mudah-mudahan saya doakan para suami di Malaysia ni sikapnya akan jadi lebih terbuka dan memahami isteri-isteri yang di rumah tu, mereka bukan duduk goyang kaki. Kerja mereka sentiasa 24 jam. Jangan terlalu melepas tangan. Untuk isteri buat kerja semua, kena ambil juga. Ambil tahulah maksudnya emosi isteri tu bagaimana. Kadang-kadang ada masa dia tu perlukan perhatian dari suami bagaimana. Dengan cara okey, suami duduk di dapur dan tanya, okey, apa yang boleh saya bantu? Bukan kata cuti saja. Okey, tugas saya duduk di rumah, goyang kaki, baca surat khabar. Okey, kopi satu. Itu je yang dia tahu. Tak boleh tahu. Nak rumah tangga yang bahagia, kena ada rasa saling mengasihani sesama kita. Barulah rumah tangga kita bahagia, aman. Jangan sebelah pihak aja tahu. Alhamdulillah, rumah tangga saya hampir 30 tahun. Memang ada banyak cabarannya, tapi insyaAllah kita bukan minta dengan manusia ya, kita minta dengan Allah. Allah yang pegang hati kita. Mudah-mudahan Allah juga lah yang menetapkan iman kita sehingga ke akhir hayat kita. Kalau jadi isteri, biarlah isteri yang solehah ya. Jadi suami, biar suami yang soleh. Yang tak tahu boleh belajar. Jangan selamanya kata saya tak tahu. Tak tahulah nak jadi imam macam mana. Belajarlah. Tak tahulah macam mana saya nak ke dapur, nak mengurus rumah tangga. Belajar. Hidup ni proses pembelajaran. Sampai kita mati pun kita dah nak, ni pun kita kena belajar ya. Saya basuh ayam, sambil tu saya menasihati apa yang saya tahu, pengalaman dalam hidup saya yang tak seberapa ni lah. Saya rasa banyak lagi orang-orang yang lebih senior daripada saya, yang lebih banyak pengalamannya mungkin. Cuma saya harap dengan channel saya ni, siapa-siapa yang dah subscribe tu, Alhamdulillah, terima kasih. Dan terima kasih juga kerana sudi mendengar nasihat celoteh saya untuk anak-anak muda. Sebenarnya anak-anak muda ni lah yang akan
akan menjadikan benteng negara kita menjadi lebih kuat. Kiranya iman mereka kuat, insya-Allah. Nak bentuk keluarga, diri kita kita kuatkan dulu iman kita, takwa kita pada Allah Ta'ala. Jangan bila kita rasa down, jalan penyelesaian yang diambil adalah jalan singkat yang akan membawa penderitaan yang berpanjangan. Kita hidup di sini bukan untuk bersuka-suka saja. Ini untuk berpenat-penat. Di akhirat besok Allah berikan ganjaran. Biar kita di dunia penat sedikit tak apa. Saya selalu boleh celoteh dengan anak-anak, tapi biasalah anak-anak ni kan anak-anak muda. Kadang-kadang cukuplah mama. Itulah saya berpesan untuk diri saya juga sebenarnya. Sebab hidup kita tak lama. Dan apakah tinggalan kita untuk generasi yang akan datang. Ya mungkin sekarang ni masing-masing tak sedar, sebab bila orang tua ada di depan mata, mereka tidak akan merasai bagaimana saat kehilangan ataupun saat dah tak ada orang tua. Saya yang dah tua ni pun masih merindukan mak saya lagi, arwah mak saya. Okey, yang bukan ni kita kena buang ya, sebab ada ni. Panjang ni. Okey, yang ni kita kena buang tau. Jangan masukkan, nak masak kita biarkan masuk kat dalam makanan kita. Di sini nanti akan ada keluar dia punya macam ialah bahagian belakang dia ni kan. Ingat dulu zaman saya sekolah dulu, saya sekolah di sekolah minat kebangsaan, jenis kebangsaan Perak. Saya teringat cikgu saya, cikgu yang mengajar saya mata pelajaran apa saya tak ingat, tapi saya ingat cikgu tu namanya Cikgu Nancy. Dia kalau mengajar kami ni bising di kelas, dia akan cakap apa? You please shut up and jangan mulut macam chicken backside. Sampai sekarang saya masih ingat dia punya marahnya pada kami yang buat bising dekat dalam kelas waktu dia mengajar. Sampai kan dengan anak-anak pun kadang kalau saya saja nak berseluruh, dia akan cakap, macam chicken backside. Gitulah dia punya pepatah dia. Okey, bersihkan semuanya ni. Ni lemak dia ni kita kena buang ni, tak sihat untuk kesihatan kita. Buang semua, bersihkan betul-betul. Lepas tu kalau kita dah basuh sekali ni kan, kita kena bilas lagi. Biar kita lebih basuh 2 kali, tak apa. Yelah, walaupun kita akan frozenkan dia, ni better dia basuh lebih daripada sekali ya. Dia bersih. Okey, kita akan bilas dia. Mana tapis mama ya? Okey, kita nak bilas pula. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada lagi lemak-lemak dia, saya tak buang ni. Buang bersih-bersih. Ada orang suka ambil lemak dia, tak apa. Kita pulang pada masing-masing. Asalkan kotoran dia yang lain kita dah buang ya. Sudah bersih kan. Saya ambil kulit jugalah, sebab anak saya kadang-kadang kalau saya goreng tu dia suka kulit. Sebelum ni video saya memanglah ada banyak diam lah, sebab waktu tu saya tertipu. Saya nak buat konten memasak, tapi sambil tu saya sebenarnya nak adalah beri sedikit tips-tips mengenai rumah tangga, mengenai anak-anak. Bukan saya kata saya berpengalaman sangat, tapi sekadar berkongsi sahaja. Mudah-mudahan adalah manfaatnya untuk generasi yang akan datang.
ataupun untuk kita bukan kata saya ni betul saja, tidak. Kita sekadar berkongsi mana yang kita tahu, kita sebar-sebarkan. Dalam Islam juga kan, kita sebarkanlah walaupun dalam satu ayat, maknanya berpesan-pesan benda yang baik-baik. Walaupun sesudah kita dah tak ada nanti, mudah-mudahan kalau ada yang mengamalkannya pun, mudah-mudahan pahala itu dapat kita, insya-Allah lah. Mudah-mudahan amal yang lain nak kata tak banyak, jahil kan, jadi kita tuntut lain. Kalau kita mendengar ceramah di radio ke, di TV ke, ataupun ada channel-channel yang bagus-bagus, kita ikut tak apa. Itu salah satu cara untuk kita menuntut ilmu. Selain kita berguru, dalam musim-musim macam ni tidak dibenarkan pengajian ilmu kan, tapi banyak pengajian ilmu dekat media-media sosial. Dan saya lebih suka kalau channel saya ada berbentuk nasihat. Nak kata ilmiah, saya ni orang yang jahil, sekadar kita. Okay, kita dah siap bersihkan ayam kita. Okay, siap letak tepi. Nak toastkan dia lah. Toastkan. Okay, toastkan sebentar. Kita basuh ayam, basuh ikan pula. Ikan masuk dalam tapas lain lah. Okay. Rumah saya ni banyak tapis sebab ada ramai anak. Anak saya 5 orang, tapi yang masih dengan saya 2 sudah berkerjaya dan menetap di tempat yang lain. 3 masih ada dengan saya. Sekarang ni online lah, belajar online. Kalau mereka balik semua ke asrama masing-masing, ke tempat belajar masing-masing, akhirnya tinggal saya berdua je lah dengan suami. Kalau tinggal dengan suami, saya ni beli lauk ke tak banyak macam ni lah, sebab kami berdua je. Satu saya ni bukan celi IT, ini pun anak yang tolong set upkan handphone untuk saya ni. Saya masih dalam peringkat belajar, jadi kalau ada yang terkurang tu saya minta maaf lah ya. Cuma dalam hati ni ada teringin, sekelumit rasa ingin berkongsi idea, tips-tips, ataupun sambil-sambil tu saya dapat memberikan info-info. Kata info yang bagus tu, kalau ustazah dengar malu saya. Orang yang jahil nak bercakap seolah-olah macam ustazah pula, malu saya. Hidup saya pun tidaklah sebaik mana dan tidaklah sempurna mana. Saya adalah manusia yang jahil. Namun saya doa mudah-mudahan Allah sentiasa berikan keberkatan dalam hidup saya, keberkatan hidup untuk anak-anak saya, zuriat keturunan saya, ahli keluarga saya, dan kepada semua yang mendengar channel-channel saya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan, rahmat dalam pada kita menunjukkan sesuatu, kita berkongsi sesuatu yang bermanfaat, bukan untuk kehidupan di sekarang je, tapi di akhirat sana nanti insya-Allah ya. Bersihkan ni. Ni kita kena congkel ni, ada darah dia. Ni anak saya standby sebelah saya ni. Pokok saya dah pernah cakap dia kata. Anak dara saya. Dia layan mamanya. Sementara dia belum balik kampus dia kan. Anak yang baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Tolong doakan dia ya. Berjaya dalam pelajaran dia, menghabiskan ijazahnya dengan berjaya dengan cemerlang. Berjaya juga dengan bisnes dia, berjaya juga dengan kehidupan dia, dapat jodoh yang soleh mudah-mudahan ya. InsyaAllah, amin. Itulah doa seorang ibu. Tak kira dia tengah
dalam orang kata dalam kita beribadat memang menyebut nama anak-anak, tapi dalam kita buat apa-apa pun lagi nafas kita masih berdegup, jantung kita ni, insya-Allah anak-anak memang sentiasa di bibir kita, di dalam hati kita, mendoakan yang baik-baik untuk mereka. Alhamdulillah. Pesan saya pada golongan muda, marah macam mana pun dengan kerenahan anak, tolong jangan sebut perkataan yang kasar, perkataan cacian makian. Janganlah sekali-kali kita bila sudah berumah tangga keluarkan perkataan-perkataan yang tidak elok pada suami, pada anak-anak, pada cucu-cucu atau kepada menantu kita. Marah macam mana pun kita mesti, kalau bolehlah, sebutlah subhanallah, alhamdulillah, sesungguhnya anak itu adalah anugerah yang Allah beri pada kita. Tak semua orang akan dapat. Dan kita doakan pada orang-orang yang belum dapat zuriat, mudah-mudahan Allah kurniakan zuriat yang soleh dan solehah, penyejuk mata memandang, insya-Allah. Ujian tetap ada, anak-anak ni ujian kita. Tapi macam mana kita nak membentuk anak-anak sabar, kerana mereka akan menguji kita. Bagi kita hidup, saya gitu lah ujian untuk kita. Sabarlah dengan kerana mereka. Sentiasa menangis ya. Menangis. Kalau saya tipu, saya kata saya tak menangis sebab anak-anak. Menangis sentiasa tu memang. Menangis kerana gembira, menangis kerana menahan geram, menangis kerana terpaksa menahan sabar. Sabar dengan kerana anak-anak yang kadang-kadang menduga keimanan orang tu. Tapi besok insya-Allah Allah akan berikan ganjaran untuk kita. Maka bersabarlah. Sabar itu memang susah. Kita cakap senang, tapi orang yang melalui itu akan merasai susahnya. Tapi insya-Allah kena sentiasa bersangka baik pada Allah. Allah akan beri yang terbaik untuk kita. Dan ujian yang kita anggap tidak baik itu mungkin ada hikmah di sebaliknya. Tolong sabar dan sabar, sentiasa berzikir, ingat Allah. Luangkan masa kita dengan Allah. Sibuk macam mana sekalipun, hubungan kita dengan Allah kita jaga. InsyaAllah Allah jaga kita. Dan ini yang saya terapkan dan saya praktikan. Alhamdulillah. Saya nampak hasilnya, insyaAllah. Walaupun kita kena menghadapi ujian sebelum kita dapat kemanisan itu, tapi insya-Allah kemanisan apa yang kita lakukan dengan sabar, tawaduk, sentiasa rasa rendah diri, kita tak punya apa-apa, Allah yang menentukan segala-galanya untuk kita. Mudah-mudahan Allah mengurniakan rahmat pada saya, pada keluarga saya, pada semua yang mendengar channel saya. Mudah-mudahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Korek ya di sini. Okey, kita kasih keluar dia punya darah tu ya. Bersihkan, insya-Allah. Kita masak tak hanyir tau kalau kita korek darah-darah ni. Okey. Dah nak siap dah, saya siangkan. Oleh kerana hari ni ikan dekat pasar pun tak berapa cantik saya tengok, jadi saya just beli ikan ni sahajalah. Mungkin 2 atau 3 hari lagi saya pergi pasar lagi, saya akan beli ikan yang lain ke kan, insyaAllah saya akan tunjukkan juga cara-cara untuk siang ni ke, macam mana bersihkan dia. Mudah-mudahan ada manfaat. Okey, jumpa lagi di lain channel untuk dengar sembang-sembang saya dengan jemu. Ini namanya sembang-sembang dari Tok Mama. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.